Selamat sejahtera kepada pensyarah dan penonton. Saya Vishwa dan kumpulan saya ingin membincangkan tentang aliran agama dan kepercayaan yang memainkan peranan penting dengan kepercayaan tradisi dan adat. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri lebih daripada 200 kumpulan etnik. Masyarakat Cina di Malaysia berjumlah 22.6% daripada kesemua masyarakat di Malaysia, dan menurut kepada Raja Banci 2010, kira-kira 3% daripada populasi Malaysia mengamalkan Konfusianisme dan Taoisme, dan agama lain-lain termasuk animisme berjumlah kira-kira 2.6%. Masyarakat Cina mempunyai fahaman dan agama yang berbeza landaskan pengajaran falsafah. Dalam video ini, kami ingin membincangkan tentang 3 ajaran mereka, iaitu ajaran Konfusianisme, Taoisme dan animisme. Ajaran Konfusianisme diasaskan oleh Konghucu, seorang tokoh peradaban Cina. Ajaran Konfusianisme ini bukan agama secara mutlak, tetapi aliran falsafah dan moraliti manusia. Antara negara yang mempunyai penganut Konfusianisme yang majoriti hari ini negara Malaysia, Singapura dan China. Pemikiran ini tertumpu kepada sistem etika. Oleh itu, ia bersifat falsafah mengenai hakikat manusia, kehidupan manusia sebagai individu dan seterusnya dalam kehidupan bernegara. Falsafah Confucius menekankan prinsip moral peribadi dan politik. Falsafahnya mempengaruhi masyarakat Cina di seluruh dunia. Konfusianisme juga dikenali sebagai rujak. Ajaran terkandung di dalam buku Lun Confucius yang menekankan 5 hubungan antara manusia. Sebagai satu agama yang muncul dalam peradaban Cina, aliran ini mempunyai pendirian yang berbeza terhadap agama berbanding barat. Mereka menganggapkan agama adalah satu bentuk sistem pendidikan. Dengan sebab itu, perkataan Qiao dalam masyarakat Cina membawa kepada 2 maksud, iaitu agama dan pendidikan. Maka menurut pendukung Konfusianisme, matlamat agama adalah untuk menerapkan dan membentuk nilai moral dalam diri manusia. Seperti yang kita sedia maklum bahawa ajaran Konfusianisme merupakan tauful falsafi yang sinonim dengan masyarakat Cina di Malaysia, yang mana ajarannya sudah sebakti dalam nilai-nilai murni masyarakat di Malaysia, dan juga telah membincangkan bahawa ajaran ini bukanlah sebuah agama, namun lebih jurus ke arah ajaran falsafah dan etika hidup bermasyarakat yang merupakan campuran dari agama Buddha. Bukti yang dapat kita lihat adalah tokoh Confucius yang pertama dan satu-satunya tokoh ajaran di Malaysia. Letaknya di sebuah sekolah yang bernama Confucius Chua Hua School di Pulau Pinang. Sekolah ini telah dilaksanakan oleh Duta Besar Dinasti Qing sewaktu lawatan beliau ke kawasan-kawasan jajahan Selat British pada awal kurun ke-20. Pada masa itu, orang-orang Cina di Pulau Pinang akan membawa anak-anak mereka ke tokoh Confucius untuk memberi penghormatan kepada Confucius sebelum memulakan persekolahan awal mereka. Taoisme merupakan ajaran falsafah yang mengenai moral dan hubungan antara manusia dengan alam persekitaran. Taoisme juga sering disebut dengan Tao. Tao adalah kekuatan utama di dalam alam semesta yang terdapat pada semua benda. Nama Tao itu diambil dari huruf Cina yang membawa maksud jalan. Taoisme merupakan ajaran Laozi. Taoisme diperkenalkan di Malaysia dari Cina pada tahun 1750. Pada 26 Ogos 1997, Persekutuan Organisasi Tao Malaysia ditubuhkan. Tao melahirkan sesuatu yang disebut dengan Yin, iaitu positif, dan Yang, iaitu negatif. Yin dan Yang saling melengkapi untuk menghasilkan tenaga atau kekuatan. Kekuatan tersebut bersumber dari jutaan benda di dunia. Setiap benda di alam semesta yang merupakan benda hidup ataupun benda mati mengandung Yin dan Yang saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan. Lambang Yin dan Yang di mana Yin membawa maksud kegelapan, kejahatan, pasif, wanita, manakala Yang pula cahaya, terang, kebaikan aktif dan positif.
Kepercayaan animisme atau kepercayaan kepada makhluk halus dan roh dipercayai merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul dalam kalangan manusia primitif purbakala. Perkataan animisme ini berasal daripada Latin anima yang bermaksud roh. Animisme adalah agama yang mengajarkan bahawa tiap-tiap benda baik yang bernyawa mahupun tidak bernyawa mempunyai roh. Tujuan agama dalam animisme adalah mengadakan hubungan baik dengan roh-roh yang ditakuti dan dihormati itu dengan sentiasa berusaha untuk menyenangkan hati mereka. Semangat ini juga dikenali dengan pelbagai nama, antaranya jin, roh, datuk, tuan dan penunggu. Elemen paling utama dalam animisme ialah percaya kepada kewujudan roh atau jiwa dalam setiap makhluk. Seterusnya, telah membentuk beberapa elemen sampingan yang cukup sinonim dan bersangkut paut dengan animisme. Praktik animisme di Malaysia masih aktif dan dipraktikkan secara terbuka dan tertutup tergantung pada jenis ritual animisme yang dilakukan. Kebanyakan orang asli adalah animitis agama dan percaya kepada semangat yang tinggal di objek tertentu. Di Sarawak, telah dikatakan bahawa animisme yang diamalkan oleh agama dan kumpulan lain yang berkaitan adalah paling maju, dihuraikan dan difahami di dunia. Walau bagaimanapun, ritual yang terlibat tidak sama sepenuhnya dengan variasi bergantung kepada sub-kumpulan etnik yang mengamalkannya. Ringkasnya, kita dapat memahami bahawa ketiga-tiga kepercayaan ini mempunyai kebijaksanaan dan pemahaman yang berbeza tentang keselamatan, nilai dan Tuhan. Daripada animisme, ajaran yang harus kita memahami ialah menghargai dan menghormati segala yang ada di dunia, sama ada kehidupan atau tidak, dan perkara yang tidak dapat kita lihat. Kalau daripada taoisme, sebagai manusia, kita perlu merendah diri dan menjauhi sikap jahat. Ini kerana sikap jahat boleh membinaskan seseorang. Konfusianisme menekankan bahawa sebagai manusia, kita perlu mempunyai amalan yang terpuji dan tingkah laku yang baik, seperti menghormati ibu bapa. Oleh itu, tidak mengira Konfusianisme, Islam, Hindu atau lain-lain agama. Perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini perlu diperkukuhkan. Usaha-usaha perlu diambil secara berterusan bagi memastikan hubungan etnik di Malaysia sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Hubungan etnik ini akan melahirkan masyarakat Malaysia yang harmonis, saling bekerjasama dan bersefahaman, dan sentiasa menghayati perjanjian sosial yang telah dipersetujui sejak awal kemerdekaan lagi.